Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Bauda binti Badrul Islam. Kami daripada grup 4 akan membincangkan tentang cabaran ketirisan jati diri menurut perspektif etika daripada pelbagai peradaban. Daripada tajuk itu sendiri, kita boleh lihat ketirisan jati diri. Apa maksud ketirisan jati diri? Ia sama maksud dengan keruntuhannya akhlak ataupun keruntuhan jati diri seseorang itu. Akhir-akhir ini kita seringkali terdengar perkara negatif dan tindakan pendakwaan terhadap kes yang terbabit dengan kes pecah amanah, rasuah, salah guna kuasa serta kedudukan dan banyak lagi. Fenomena ini bukannya sahaja berlaku di golongan tertentu, malah menular di kalangan masyarakat tanpa mengenal batasan usia, kedudukan, pangkat dan darjat. Adakah gejala ini akan terus menular di kalangan masyarakat tanpa dipertemukan dengan jalan penyelesaian? Jadi bagi menemukan persoalan saya tadi, kita perlu tahu serba sedikit tentang jati diri dan etika. Etika dan jati diri. Jati diri menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu itu. Asas kepada sesebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu tidak lain tidak bukan ialah soal jati diri dan perasaan cinta akan negara. Bagi pengertian etika pula ialah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat difahami oleh fikiran manusia. Jadi mengapakah kita mempelajari etika? Tujuan mempelajari etika ialah untuk mendapatkan konsep yang sama, iaitu tentang penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu yang tertentu. Jadi bagi mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, saya akan mempersilakan pembentang seterusnya untuk membincangkan tentang pentingnya jati diri dan etika dalam masyarakat. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Jupiter Saad. Saya daripada grup HM242 Part C1 dan nombor matrik saya 2021 112 123. Saya akan membentangkan tentang kepentingan jati diri kepada dan etika kepada masyarakat serta cadangan dan kesimpulan. Saya akan mencampur untuk pembentangan yang seterusnya. Antaranya adalah saya akan menerangkan tentang kepentingan jati diri dan etika dalam masyarakat. Yang pertama, dapat menghindarkan diri daripada sikap negatif. Hal ini dapat kita lihat apabila masyarakat saling menjaga nilai jati diri dan etika dalam sesuatu masyarakat. Terdapat pelbagai unsur-unsur negatif yang dapat dielakkan seperti saling bertengkar dan permusuhan sesama kaum. Seterusnya, hidup sejahtera dalam masyarakat yang pelbagai. Di Malaysia, kita diketahui umum di pesada dunia dengan pelbagai kaum di negara kita. Oleh itu, seharusnya kita mengamalkan nilai jati diri dan etika dalam masyarakat agar dapat kita hidup dalam keadaan sejahtera dalam masyarakat yang pelbagai. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan ekonomi, politik dan sosial. Apabila sesebuah negara itu didiami oleh masyarakat yang mengamalkan nilai jati diri dan etika yang baik dalam semua aspek, hal ini sikit sebanyak dapat membantu negara dalam perkembangan ekonomi, politik dan sosial. Di samping itu, masyarakat yang baik juga dapat menentukan masa depan negara kerana kita jualah bakal-bakal pemimpin negara dalam memajukan dan mengharumkan nama negara di pesada dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aufia binti Suhaimi akan meneruskan pembentangan iaitu cabaran kritisan jati diri masyarakat. Cabaran dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia dapat dikategorikan kepada dua aspek. Yang pertama merupakan cabaran dalaman dan yang kedua adalah cabaran luaran. Cabaran dalaman yang dimaksudkan di sini datangnya daripada dalam diri individu masyarakat itu sendiri, baik dari segi pemikirannya, mental maupun rohani. Manakala cabaran luaran itu datangnya dari ancaman anasir-anasir luar yang berusaha untuk menggugat ketenteraman kita. Bagi isi yang pertama iaitu cabaran dalaman, pemikiran. Pemikiran rakyat Malaysia yang kebanyakan masih ditakut yang lama menolak perubahan yang dilakukan oleh kerajaan sedangkan segala yang dimajukan adalah untuk kebaikan rakyat juga.
Perbezaan pemikiran dan percanggahan pendapat inilah yang mendatangkan jurang dalam usaha kerajaan untuk membentuk perpaduan rakyat. Seterusnya, mungkin juga kerana masih trauma akibat kesan penjajahan yang pernah oleh penjajah-penjajah sebelum ini, selepas penjajahan, usaha untuk menyatupadukan rakyat Malaysia menjadi lebih sukar, malah sehingga ke hari ini, usaha untuk meningkatkan sikap kecintaan terhadap negara masih lagi dijalankan. Isi yang kedua iaitu kurang kesedaran. Mungkin sebilangan dari kita rakyat Malaysia masih tidak menyedari betapa pentingnya jati diri dalam kehidupan kita yang masih lagi bersatu, membangun bersama kaum yang berbilang bangsa di negara ini. Bila mana tiada jati diri di dalam diri masing-masing, maka persengketaan mudah berlaku. Generasi muda tidak mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan yang melibatkan kaum-kaum di negara ini sehingga mengorbankan nyawa. Lebih teruk dari itu, ada juga yang tidak tahu-menahu mengenai peristiwa berdarah ini. Bagi isi cabaran dalaman yang akhir sekali, iaitu segolongan masyarakat kini masih buta sejarah. Ramai di antara kita yang hanya tahu menegakkan ini tanpa mengetahui objektif perjuangan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya mengikut arahan dan bertindak membuta tuli tanpa memikirkan kesannya kepada negara. Mereka hanya mahukan suara mereka didengari dan diikuti. Mereka hanya terlalu muda dan sememangnya hanya belajar sejarah semata-mata untuk peperiksaan dan bukannya menghayati erti dan sebab perjuangan tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu dahulu. Jadi, jati diri itu tidak dapat diserat sepenuhnya dalam diri mereka. Seterusnya pula, cabaran luaran. Pertama sekali, perbezaan budaya. Cabaran dalam membentuk jati diri di kalangan rakyat Malaysia adalah disebabkan perbezaan budaya yang terdapat pada kaum di negara ini. Masing-masing mahu mengamalkan budaya sendiri tanpa menghiraukan sensitiviti kaum lain. Sikap tidak menghormati kaum lain, berlainan penggunaan laras bahasa yang tidak sesuai boleh meninggalkan perspektif yang negatif terhadap kaum tersebut. Dan ini menyukarkan proses perpaduan antara kaum di Malaysia. Akhir sekali, pengaruh barat, hiburan, merupakan penyebab utama mengapa jati diri rakyat Malaysia sukar dibentuk. Hiburan yang merupakan saluran utama barat untuk menjajah minda rakyat kita. Sekaligus dengan hiburan kita akan mudah leka dan terpengaruh dengan budaya orang barat. Kira dari segi percakapan, malahan perwatakan orang barat juga telah diikuti oleh generasi muda kini. Gaya hidup orang barat yang bebas dan tidak keterlaluan jika dikatakan sangat sosial mungkin menjadi idaman golongan muda remaja di Malaysia. Seterusnya, golongan tua yang menyertai program realiti. Generasi tua pun apa kurangnya, sibuk menyertai program realiti yang dianjurkan oleh pihak televisyen. Tidak salah, tetapi jika berterusan boleh mengundang leka. Seterusnya pula, contoh kritisan jati diri iaitu usaha terancang hapus Melayu sebagai identiti. Pelbagai dasar, undang-undang dan akta sudah mula digerakkan untuk diubah bagi mencairkan keabsahan orang Melayu. Cadangan merubah dasar kebudayaan negara, penggunaan bahasa asing secara berleluasa, penghinaan terhadap perpaduan Melayu dan banyak lagi adalah antara contoh strategi menghapuskan jati diri orang Melayu. Pada masa yang sama, seruan Malaysia semakin kuat dan desakan persamaan hak dalam segala aspek sering diungkapkan oleh pendukung fahaman ini. Sesiapa sahaja yang menentang idea ini akan dianggap sebagai ketinggalan zaman dan ekstrim. Sejarah juga ingin diubah bagi menunjukkan bagaimana bangsa lain juga telah berkorban untuk negara. Walaupun sudah menguasai segala-galanya, namun, mereka masih tidak puas sehingga isu agama pun mereka ingin menyamaratakan. Sekian sahaja dari saya tentang cabaran dan contoh kritisan jati diri. Seterusnya, saya akan mempersilakan pembentangan seterusnya untuk membincangkan tentang kesan kritisan jati diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika Azizi akan meneruskan perbincangan dengan kesan keterisan jati diri masyarakat di Malaysia. Tanpa mengira umur dan jantina, masalah ketirisan jati diri ini sering menjadi kebimbangan dalam sebuah masyarakat dan negara.
Antara kesan ketirisan jati diri yang dapat kita lihat ialah kecederuan identiti, terutama dalam kalangan remaja. Sebahagian remaja terjebak dalam zon selesa dan menarik mereka ke arah kerosakan diri seperti ketagihan merokok, dadah, arak, zina dan jenayah yang amat membimbangkan, dan jumlah yang menjadi mangsa kepada HIV ataupun H juga semakin meningkat. Kesan ketirisan jati diri seterusnya yang dapat kita lihat ialah penglibatan diri dalam kes salah laku. Gejala kes salah laku ini termasuklah pendakwaan terhadap mereka yang melibatkan diri dalam kes pecah amanah, kes penyelewengan, salah guna kuasa dan kedudukan serta amanan rasuah. Fenomena ini dilihat bukan hanya melibatkan golongan tertentu seperti penjawat awam, malah berlaku dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Namun, kehidupan masyarakat ini tidak menghalang akan berlakunya persaingan dan ketidakadilan bagi memenuhi cita rasa dan kehendak mereka. Sehingga mereka mengambil jalan singkat yang melibatkan sikap tidak amanah, tidak jujur dan tidak telus ketika menjalankan tugasan atau pekerjaan mereka. Menurut akhbar utusan Borneo, kehilangan ataupun ketirisan jati diri mengakibatkan kehilangan rasa kecintaan kepada negara dan bangsa. Hal ini berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang mudah menularkan perkara yang tidak benar di media sosial, di mana dapat mempengaruhi pemikiran generasi muda yang masih lagi mencari hala tuju sehingga menjejaskan jati diri mereka. Dan menurut kajian, mendapati bahawa 82% daripada 346 orang golongan belia di Sarawak kian menunjukkan rasa kurang minat dan bersikap sambil lewa akan kejadian yang berlaku dalam sesebuah kerajaan yang mana memberi kesan terhadap semangat jati diri mereka. Bagi menyelesaikan beberapa masalah ketirisan jati diri masyarakat ini, terdapat beberapa penyelesaian daripada peradaban Islam, peradaban India, peradaban Cina dan dari segi etika. Seterusnya, mari kita lihat penyelesaian masalah ketirisan jati diri masyarakat pada peradaban Islam dan peradaban India. Di Malaysia, terdapat pelbagai masyarakat dan dari kaum, bangsa, agama dan warna kulit yang berbeza, iaitu kaum utamanya ialah kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Seperti yang dapat kita lihat, masyarakat Melayu di Malaysia khususnya sangat sinonim dengan ajaran Islam. Walhal pada zaman dahulu, masyarakat Melayu pernah menganut agama Hindu dan agama Buddha. Setelah kedatangan Islam di tanah Melayu, asas pegangan akidah dan syahadah yang sama memberikan satu pandangan bahawa landasan tauhid yang membentuk identiti sesebuah masyarakat atau umat. Justru itu, bagi mengembalikan nilai jati diri sesebuah masyarakat atau sebuah umat Islam, maka kita akan berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan nilai ilmu Al-Quran inilah menjadi salah satu faktor yang membuktikan bahawa Rasulullah SAW mampu membina generasi terbaik yang digelar generasi Al-Quran. Dalam pada masa yang sama, masalahan ataupun perkara-perkara mungkar seperti perkauman, merenung nasib dan pembunuhan anak perempuan pada zaman jahiliyah di Arab satu ketika dahulu dapat dipanteras oleh Rasulullah, sekaligus melahirkan ramai pemimpin dan Muslim yang berkepribadian baik seperti Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq dan ramai lagi. Terdapat pendekatan lain yang dibahas oleh Hasan Al-Banna, iaitu prinsip pembentukan akhlak Muslim. Prinsip pembentukan akhlak Muslim oleh Hasan Al-Banna ditekankan kepada dua bahagian, iaitu menghidupkan tarbiyah zatiyah pada individu dan tarbiyah bersama orang-orang soleh. Bahagian kedua yang ditekankan oleh Imam Hasan Al-Banna ialah tarbiyah bersama orang-orang soleh ataupun dikenali dengan tarbiyah jami'ah. Dengan makna lainnya, tarbiyah ini dilaksanakan dengan pertemuan dan aktiviti berkumpulan yang dapat melahirkan suasana yang soleh. Hal ini dapat dilihat ketika zaman Rasulullah yang menggunakan masjid dan rumah-rumah sebagai pusat penterbiahan umat Islam ketika itu. Seterusnya, kita akan berpindah kepada peradaban India. Dalam pada itu, terdapat 80% masyarakat India merupakan daripada orang Tamil, iaitu golongan India Selatan yang mempercayai pada Dravida. Jati diri peradaban India membawa kepada dua aliran pemikiran, iaitu yang pertama menjadikan sifat jati diri sebagai satu peraturan yang kekal abadi dan bersifat kerohanian. Manakala aliran kedua pula ialah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia dan bersifat dinamik. Bagi aliran pemikiran yang pertama, nilai jati diri bagi masyarakat India adalah penghargaan kepada golongan wanita.
Tradisi masyarakat Tamil itu sendiri meletakkan penghormatan yang tinggi terhadap wanita sehingga dikatakan Tuhan bersifat keibuan. Maka wujudlah konsep Dewi Ibu ataupun Mother Goddess yang dikenali sebagai aman dalam sistem kepercayaan masyarakat Tamil. Mereka meyakini bahawa restu daripada ibu dan bapa menjadi tonggak yang bahawa mereka akan dapat kejayaan ataupun kegagalan. Seterusnya kita masuk kepada pemikiran aliran kedua, iaitu peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia. Yang antara nilai jati diri yang masyarakat India tekankan adalah adab melayan tetamu. Tetamu yang berkunjung ke rumah hendaklah dilayan dengan mesra. Sebagai contoh, ketika tetamu datang, tetamu hendaklah diutamakan dengan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan hidangan makanan yang menggunakan daun pisang merupakan salah satu adat dan identiti masyarakat India. Ketika menggunakan daun pisang untuk menghidangkan makanan adalah lebih baik untuk bahagian hujung daun pisang itu diberikan kepada tetamu kerana bahagian hujung daun pisang menandakan keutamaan. Ini merupakan salah satu usaha murni untuk menjaga hati tetamu oleh tuan rumah. Dan setelah makan, daun pisang harus dilipat ke arah tetamu sendiri kerana secara simbolik menandakan kita terima dan suka akan makanan yang dihidangkan. Layanan yang baik dan mesra juga harus diberikan walaupun musuh yang datang berkunjung untuk membuka jalan bagi pihak bertentangan mencari penyelesaian. Jadi saya akan sambung dengan penyelesaian etika menurut peradaban Cina. Etika adab dan adat bangsa Cina dipengaruhi oleh suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang dinamakan Feng Shui. Unsur agama Buddha dan falsafah juga menjadi pengaruh kepada adab dan adat bangsa Cina. Mereka menggunakan sistem keluarga dan orientasi nilai dalam masyarakat Cina. Sistem etika dan orientasi nilai yang terdapat dalam masyarakat Cina banyak dipengaruhi oleh pemikiran Confucius yang memberi penekanan terhadap unsur moral dalam etika yang tinggi. Sistem hubungan kekeluargaan dalam masyarakat terbahagi kepada 5 aspek, iaitu konsep ulun, hubungan ibu bapa dengan anak, hubungan suami dan isteri, hubungan antara adik-beradik, hubungan antara kawan dan akhir sekali hubungan antara raja dan rakyat. Jadi antara ajaran Confucius ialah konsep Wu Chang yang mengandungi 5 unsur sifat bijak manusia. Yang pertama ialah Ren, kemanusiaan, iaitu moral, cinta, kasih, kebajikan, kebenaran dan perasaan kenal diri. Yang kedua ialah Yi, kebajikan dan keadilan, sentiasalah bersifat adil. Yang ketiga, tata aturan, perlakuan yang benar dalam upacara keagamaan, diperluaskan maknanya mencukupi adat istiadat dan tradisi sekumpulan masyarakat. Yang keempat ialah Z, iaitu pengetahuan, yang bermaksud kebijaksanaan ataupun hikmah. Yang kelima iaitu Zin, iaitu amanah dan kepercayaan, sentiasa menepati janji dan boleh dipercayai oleh orang lain. Seterusnya ialah peranan etika dan peradaban. Dengan memahami konsep etika, ia menggunakan etika sebagai panduan hidup dalam individu, keluarga, masyarakat serta organisasi. Dalam individu, ia membina sasiah diri atau kepribadian yang baik kerana mempunyai sifat terpuji dalam individu itu sendiri. Yang kedua, keluarga, iaitu dengan melahirkan keluarga yang harmoni melalui etika kekeluargaan. Yang ketiga, masyarakat, memelihara keamanan dan keadilan serta kesejahteraan. Yang keempat, organisasi, memantapkan kestabilan, mempertingkatkan produktiviti, kredibiliti dan reputasi sesebuah organisasi. Dengan itu, lahirnya masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Seterusnya, saya akan memberikan pembentang seterusnya untuk membincangkan tentang cadangan untuk memperkukuhkan jati diri seseorang itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan yang dapat diambil dalam menangani isu ini. Terdapat pelbagai langkah-langkah yang patut diambil dalam membendung nilai jati diri dan etika di dalam sesebuah masyarakat. Semua pihak mestilah bersama-sama berganding bahu dalam
menangani isu ini buat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Antara peranan-peranan yang dapat diambil di dalam bidang pendidikan, peranan guru dan para pendidik amatlah penting dalam memupuk sikap nilai jati diri dan etika yang baik dalam memartabatkan anak bangsa. Misalnya, mendedahkan kepentingan jati diri dan etika kepada pelajar seawal persekolahan seperti tadika, taska dan sebagainya. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang. Pihak berwajib perlulah mengenakan tindakan yang tegas kepada pesalah yang melanggar nilai jati diri dan etika di dalam negara kita. Hal ini demikian kerana untuk dijadikan iktibar kepada orang ramai agar tidak mengulanginya lagi. Di samping itu, peranan media massa juga amatlah penting dalam menangani isu ini. Hal ini demikian kerana di zaman yang serba moden ini, berita baik maupun buruk cepat disebar di media massa. Justru, sebagai alternatifnya, Facebook, Instagram dan sebagainya dapat digunakan dalam memaparkan benda-benda yang berfaedah. Akan tetapi, kita mestilah mengelakkan daripada menyebarkan berita palsu kerana ia akan menyebabkan kegusaran dan menimbulkan perkara-perkara negatif di kalangan masyarakat. Akhir sekali, organisasi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO juga mestilah bersama-sama menangani isu ini. Misalnya, mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat agar kita dapat hidup dalam bersatu padu tanpa permusuhan kaum. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Menyemai adab sopan dalam diri sangatlah penting dalam membina dan membentuk satu peradaban yang gemilang. Etika dan peradaban menjadi garis panduan untuk menilai kesan baik atau buruk bagi tindakan yang kita lakukan sebelum menghasilkan keputusan yang baik serta melakukan sesuatu perkara mengikut undang-undang dan peraturan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.